Aku dan Nani, rakan sebilikku di universiti, sering mendengar kisah-kisah seram tentang asrama lama yang kami diami, namun kami tak pernah percaya. Hingga suatu malam, semuanya berubah dan aku menyesali kesombongan kami yang memandang ringan gangguan itu. Asrama kami terletak di sudut bangunan lama, jauh dari bilik-bilik lain. Malam itu, aku sedang menyiapkan tugasan lewat malam, dengan Nani sudah nyenyak tidur di katil sebelah. Hanya cahaya meja yang menerangi bilikku, membuatkan suasana lebih sunyi dan menakutkan. Tiba-tiba, aku terdengar bunyi aneh dari bawah katil. Suara halus yang perlahan-lahan berubah menjadi lebih jelas, seperti bunyi sesuatu menggesa lantai. Aku berhenti menaip, memandang ke arah Nani yang masih tidur. "Nani, kau dengar tak?" Aku berbisik, namun tiada respon. Mungkin hanya imajinasiku, fikirku. Tetapi bunyi itu semakin kuat. Ia seperti sesuatu sedang bergerak perlahan-lahan. Dari bawah katilku, jantungku mula berdegup kencang. Dengan tangan menggigil, aku menjenguk sedikit ke bawah katil. Gelap, terlalu gelap untuk melihat dengan jelas. Namun, tiba-tiba terasa dingin luar biasa dari bawah katil itu, seperti angin dingin yang datang entah dari mana. Serentak itu, aku terasa sesuatu yang sejuk menyentuh kakiku. Terkejut, aku menarik kakiku ke atas katil dengan pantas. Bulu romaku meremang. Itu bukan bayangan atau angin. Sesuatu telah menyentuhku. Aku cuba mengejutkan Nani, tapi saat aku mendekatinya, aku terdengar dengusan. Suara yang dalam, seolah-olah seseorang bernafas perlahan-lahan tetapi dengan nada yang menyeramkan. Nafas itu tidak datang dari kami berdua, tetapi dari bawah katil Nani. "Nani, bangun, bangun." Aku mengejutkannya, dan Nani terkejut lalu memandang ke arahku dengan wajah yang pucat. "Apa hal?" dia berbisik, panik. "Sesuatu ada di bawah katil," kataku tergagap. Tapi sebelum Nani sempat bertindak, pintu bilik kami tiba-tiba berderik terbuka sendiri, seolah-olah ada seseorang yang mahu masuk. Kami memandang ke arah pintu dengan mulut ternganga. Tiada siapa di sana, hanya angin yang terasa lebih dingin meresap ke dalam bilik kami. Tanpa amaran, lampu meja di sebelah katilku berkelip-kelip sebelum padam dengan sepenuhnya. Kami kini terperangkap dalam kegelapan. Dalam diam yang menakutkan, terdengar bunyi kuku panjang menggaru lantai di bawah katil. Aku dapat mendengar jelas bunyi kuku itu, berulang-ulang, perlahan tetapi pasti, seolah-olah sesuatu sedang mencari jalan keluar dari bawah katil kami. Dengan perlahan, aku cuba mencapai telefon bimbit di tepi katil, namun sebaik sahaja aku meraba-raba, sesuatu yang dingin dan keras menyentuh tanganku seperti tangan manusia, tetapi tidak hidup, penuh rasa sejuk. Aku terkaku, nafasku tertahan. Ketika aku menarik tanganku dengan panik, aku dapat melihatnya. Sepasang tangan hitam, berlendir, merayap dari bawah katilku, seolah-olah cuba memanjat ke atas katil. "Alia," bisik Nani dengan suara bergetar. Aku menoleh ke arah Nani, dan di bawah sinar rembulan yang malap, aku melihatnya, sepasang tangan yang sama muncul dari bawah katilnya. Tangan itu lebih panjang daripada biasa, dengan kuku yang tajam dan berkilat, merayap ke arah kaki Nani. Kami berdua terkaku, tidak mampu bergerak. Perasaan sejuk yang membalut kaki kami terasa semakin mencengkam, seolah-olah tangan itu cuba menarik kami ke bawah katil. Dengan seluruh kekuatanku, aku mengangkat kakiku dan menendang tangan hitam itu, tetapi seolah-olah ia tidak terjejas langsung. Sebaliknya, tangan itu semakin kuat mencengkam kakiku. Kuku panjangnya meresap ke dalam kulit, menimbulkan rasa sakit yang pedih. Perasaan ngeri semakin mencengkam. Nafasku semakin pendek, seolah-olah ada sesuatu yang menekan dadaku. Aku dapat mendengar bunyi nafas Nani yang semakin sesak. Dia menggigil ketakutan, memandangku dengan air mata yang sudah berlinang di pipinya. "Kita tak boleh terus macam ni," jeritku, cuba untuk bangkit dari katil. Dengan seluruh tenaga, aku menarik Nani, dan kami lari ke arah pintu. Namun, sebelum sempat keluar, terdengar bunyi kuat dari arah belakang. Bilik kami dipenuhi suara tangisan dan bisikan halus,
seperti ramai orang berbisik serentak. Aku menoleh, tangan itu kini muncul dari bawah katil, panjang, menakutkan, merangkak di atas lantai seperti haiwan yang kelaparan, menuju ke arah kami. Kami menjerit serentak, berlari keluar dari bilik tanpa menoleh lagi. Sepanjang koridor asrama yang gelap, kami masih dapat mendengar bunyi kuku tajam itu menggaru lantai, semakin jauh namun masih mengikut kami. Kami tidak berhenti berlari hingga tiba di bilik pengawal. Selepas malam itu, aku dan Nani meminta untuk dipindahkan ke bilik lain. Namun, walaupun kami sudah jauh dari bilik asal, setiap kali malam menjelang, aku masih dapat merasakan sejuk yang aneh menyelinap ke kaki, seolah-olah tangan itu masih mencari kami.